أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. شروط التيمم 10. Baik, syarat-syarat sah tayamum. Yakni bila disebut syarat-syarat sah tayamum, yakni syarat-syarat yang tidak dapat tidak mestilah disempurnakan untuk sahnya satu-satu tayamum. Namun kita perlu faham di sana bahawa masalah syarat-syarat sah tayamum berlaku perselisihan di kalangan para ulama. Ia bukanlah perkara yang disepakati di kalangan ulama empat mazhab. Namun oleh kerana kita mengaji kitab fiqh Syafi'i, maka kita akan mendatangkan syarat-syarat yang tersebut di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. أن يكون بتراب. Hendaklah yang pertama, syarat yang pertama, an yakuna bi turabin. Mestilah tanah tadi, mestilah tayamum tadi menggunakan tanah. Yakni apa? Ghubar daripada tanah. Tidak sah kalaulah ghubar debu tadi selain daripada debu-debu tanah. Sebab sa'idan tayyiba, Allah Ta'ala gunakan di sana difahami oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i berpandukan nas-nas yang lain sa'id dan di situ dengan makna tanah. Semata-mata tanah. Yalah. Kalau debu jual kedal. Tak ada masalah. Asal syarat dia daripada tanah. Ikutlah debu tu sudah diproses ataupun memang jelas daripada tanah, tapi syarat asal debu itu daripada tanah. Tidak boleh debu di cushion, debu di tilam. Baik, ada orang buat iskal masalah apa? Orang timur persoalan. Bagaimana pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Majmu', boleh tepuk atas bantal. Dalam kitab Majmu' ada Imam Nawawi kata tepuk atas bantal. Baik, dah tu bukan daripada tanah. Baik, kita kena faham wakil. Masalah itu, masalah berlaku di padang pasir. Debu daripada tanah, kemudian lekat di atas katil, tepuk di atas katil. Jangan baca satu sepintah tu, kena baca teks tu daripada awal sehingga akhir. وأن يكون طاهرا. Syarat kedua, mestilah debu tadi debu yang tahiran, debu yang suci. Sekiranya debu tadi debu yang mutanajis, maka hukumnya tidak sah. Contoh antara kalau kita Ghayatul Bayan, syarah bagi matan Safwatul Zubat, maka dia buat masalah kan. Contohnya kubur yang dibongkarkan. Tanah kubur hak kita bongkar daripada bawah. Maka tanah tadi tu dipanggil tanah mutanajis sebab bangkai manusia di dalam dibongkarkan. Adapun hak tidak dibongkarkan, itu tidak timbul masalah. Jelas Muslim Syimak. Debu-debu yang najis sama. وألا يكون مستعملا. Dan mestilah debu tadi bukan debu musta'mal. Sekiranya debu musta'mal tidak sah. Contoh kawan kita guna dah, kita tengok debu dia, muka dia banyak, kita pun tolong tepuk atas muka dia untuk pakai di muka kita, tidak sah. وألا يخالطه دقيق ونحوه. Wa alla, dan hendaklah tidak, dan tidak bercampur, yukhalituhu, bercampurnya
debu tadi tu daqiqun, tepung, wa nahwu, dan seumpamanya seumpama tepung. Maksudnya mestilah debu tadi debu yang betul-betul debu tanah yang tidak bercampur dengan benda-benda luar, kapur ke apa ke, hak tu tidak memada. Wa an yaqsidahu. Wa an yaqsidahu, dalam mazhab Syafi'i disyaratkan ketika mana orang itu bertayamum mestilah dia ada qasad. Macam mana ulama, ni satu isu yang berlaku perselisihan yang panjang di kalangan ulama-ulama mazhab. Adakah ketika mana kita ni tayamum disyaratkan qasad? Mazhab Syafi'i mensyaratkan qasad kerana ulama mazhab Syafi'i memahami daripada fatayammamu, tayammum bermakna al-qasdu, maka fatayammamu yakni faqtasidu. Yalah. Maka kena ada qasad. Sekiranya mari tak ada qasad, contoh mana? Orang tolong tok tepung atas kita. Orang letak apa ni? Orang lepor tepung atas kita, orang lepor debu atas kita. Maka waktu tidak memadai kerana tidak ada qasad. Ia mestilah mempunyai qasad. Falau saffathu ar-rihu alayhi faraddadahu lam yakfihi. Sekiranya saffathu meniupnya debu ar-rih akan angin alaihi ke atas mukanya, faraddadhu lam yakfi, tidak memada. Maknanya angin tiup bawa debu sampai atas muka, dia kata sampai pula-pula dah atas muka dah, maka ia pun lomor. Hal tu tidak memada. Mestilah berlaku yang pertama dalam mazhab Syafi'i berlaku an-naqlu, perpindahan. Yang kedua mestilah berlaku al-qasdu. Faham? Sekiranya tidak berlaku perpindahan, contoh macam tadi lah, debu angin tiup, ia pun tadah je muka, maka di situ berlaku qasad tapi tidak berlaku perpindahan, maka tidak sah. Perpindahan dari kita sendiri maksudnya. Ya, mesti daripada kita sendiri. Macam contoh debu ibu wasir, kita ada tangan ni. Hak tu tak apa. Hak tu debu basih, ia pun tadah dengan tangan ia pun pindah, hak tu tak apa. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Dan hendaklah dia menyapuh mukanya dan dua tangannya dengan 2 kali tepuk. Pada mazhab Syafi'i tidak memada dengan 1 kali tepuk, kerana ada hadis-hadis yang lain di sana. Yalah. Wa an yuzila an-najasah awwalan. Hendaklah dia menyucikan najis terlebih dahulu. Tidak sah dia tayamum dulu baru menyucikan najis. Berbeza dengan masalah wuduk. Wuduk boleh kita wuduk dulu baru sucikan najis. Adapun masalah tayamum, wajib kita menyucikan dulu najis barulah kita tayamum. Ini menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Najis di badan saja mana-mana. Ya. Okay. Wa an yajtahida fil qiblah qablahu. Wa an yajtahida, dan hendaklah dia berijtihad fi qiblati qablahu. Hendaklah dia berijtihad tentang kiblat sebelum daripadanya, yakni sebelum bertayamum, hendaklah dia menyelesaikan dulu masalah ijtihad kiblat. Yang ini kena tentukan arah kiblat. Tapi masalah menentukan arah kiblat berlaku perselisihan di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Pendapat yang dinyatakan oleh Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami disokong oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Namun di sana ada pendapat yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Ar-Ramli. Imam Ramli kata ijtihad kiblat tidak syarat pun. Boleh kita ijtihad kiblat selepas daripada tayamum. Tidak disyaratkan ijtihad tadi sebelum dari tayamum. Maknanya Imam Ramli kata nak lepas tayamum pun tak apa, selepas tayamum pun tak apa. Adapun Imam Ibn Hajar seperti mana yang disebut oleh Imam Bafat Al-Hadrami mensyaratkan sebelum daripada tayamum. Bila ni? Wa
وأن يقع بعد دخول الوقت Dan hendaklah jatuh. Wa an yaqa'a, dan jatuhnya tayamum ba'da dukhulil waqti, selepas masuknya waktu. Maksud apa? Hendaklah dia melakukan tayamum itu selepas masuk waktu. Sekiranya melakukan tayamum sebelum masuknya waktu, maka hukumnya tidak sah. وأن Sebab apa? Kerana tayamum adalah bersuci yang darurah. Selagi mana belum masuk waktu, maka tidak timbul isu darurah. Sebab tu disyaratkan terlebih dahulu masuknya waktu. وأن يتيمم لكل فرض عيني Dan hendaklah dia tayamum pada setiap fardu ain, yakni setiap sembahyang fardu. Cuma sini berlaku perselisihan di kalangan para ulama berkaitan dengan khutbah Jumaat. Khatib kena ambil 2 kali tayamum ataupun sekali tayamum sahaja. Pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami disyaratkan 2 kali tayamum. Satu tayamum untuk khutbah, satu tayamum untuk salat. Adapun Imam Ramli rahimahullahu ta'ala mensyaratkan satu tayamum sahaja, iaitu tayamum untuk salat sahaja. Adapun untuk untuk khutbah memada dengan guna tayamum untuk solat kayak gini. Faham? Imam Ramli. Imam Ibn Hajar 2. Imam Ramli se. فصل في أركان التيمم Baik, fasa baru iaitu fasa rukun-rukun tayamum. فروض التيمم 5 الأول النقل Yang pertama daripada 5 rukun tayamum iaitu an-naqlu, perpindahan. Macam kita sebut tadi, sekiranya tidak berlaku perpindahan, maka ketika itu tidak sah tayamum. Sama ada perpindahan daripada tanah ke muka, ataupun daripada tangan ke muka, ataupun berlakunya perpindahan tadi daripada muka ke muka. Muka ke muka mana? Kita tadah angin tiup, kita pun muka kita penuh debu. Muka kawan kita pun penuh debu. Kita pun tepuk atas muka dia, dia tepuk atas muka kita. Ada tak? Ada. Maksudnya kalau tanah ke muka, dia selang dia. Apa selang? Tak. Muka kita, muka dia. Kita tepuk atas muka dia, dia tepuk atas muka kita. Tanah ke muka. Tanah ke muka? Apa selang? Tak. Sebab dia tanah ke muka. Tanah ke muka? Tanah. Tepuk dengan muka. Dia kok mana pun pakai tangan juga. Sebab kedua tu sebut tangan ke muka. Tangan ke muka ni. Tangan ke muka ni, tanah ke muka, hazah tapi tetap guna tangan. Jelas. Tidaklah sembang. Masalah sembang tak ingat. Wallahualam, masalah sembang tak ingat, tak pasti. Okey, sama. الثاني نية الاستباحة Syarat yang kedua, rukun yang kedua, mestilah niat istibahah. Disyaratkan istibahah. Sama ada istibahah li salah ataupun istibahah li fardhi salah, istibahah mashil Quran, mesti ada istibahah, mengharuskan. Faham? ويجب قرنها بالضرب واستدامتها إلى مسح وجهه Wayajibu qarnuha, dan wajib menyertainya niat, qarnuha niat, bidabbi dengan tepuk, wastimdatuha dan juga berterusannya niat ila mashil wajhi, pada menyapu muka. Kan dia wajib niat pada awal-awal perbuatan. Sekarang ni awal perbuatan untuk tayamum adalah an-naqlu, perpindahan. Maka ketika itu masa kita tepuk tu kena ada niat dah. Dan niat tadi berterusan sehingga kita sapu muka. فإن نوى بتيممه استباحة الفرض صلى الفرض والنفل أو استباحة النفل أو الصلاة أو الصلاة النجازة لم يصل به الفرض. Baik. Ni masalah baru, masalah pengarang kitab kita. Dia nak bahas isu benda pula. Masalah bila niat istibahah, kita niat istibahah tadi niat guna. Fa innawa, sekiranya dia niat bi tayammumihi, dengan tayamumnya, istibahatal fardi,
mengharuskan yang fardu, yakni mengharuskan solat-solat fardu. Sallal farda wan nafla, maka dia boleh semayang fardu, boleh semayang sunat. Awis, ataupun dia niat. Ni masalah kedua pula. Awis tibahatan nafli, ataupun dia niat istibahah an-naf, mengharukan hak sunat. Awis salah, ataupun salat secara mutlak. Tidak sebut pun fardu ke sunat, maka ketika itu salat semata-mata ala itlaq. Au salatil janazati, ataupun dia tayamum tadi niat salat jenazah. Lam yusalli bihi farda, maka dia tidak boleh dengannya sembahyang fardu, hanya boleh sembahyang sunat. Ya gini, kita terang secara mudah dalam masalah ni gini. Dia dalam masalah tayamum, dia ada darajat niat. Ulama dalam mazhab Syafi'i dalam masalah niat membahagikan darajat niat pada 3. Ada 3 darajat niat. Yang pertama darajat niat, dia niat salat fardu. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat fardu. Sekira salat saja tak memadai, salat fardu. Maka ketika itu kata para ulama, dia boleh guna untuk salat fardu, salat sunat dan juga perkara-perkara yang disyaratkan berwuduk. Contoh setuh Quran, contohnya tanggung Quran, jelas. Darjat pertama. Adapun darjat kedua, sekiranya dia berniat untuk melakukan solat sunat, sahaja aku bertayamum untuk menunaikan solat sunat. Atau, ni darjat kedua lagi, atau dia niat solat secara itlaq, secara mutlak, sahaja aku bertayamum untuk solat. Ataupun dia gunakan dengan lafaz solat jenazah. Sebab ketika ini, solat jenazah diqiaskan, ditashbihkan kepada solat sunat atas satu qaul, dan ini qaul mu'tamad mazhab Syafi'i, iaitu 3, dia niat semayang sunat, dia niat sunat solat secara itlaq, dia solat jenazah, maka ketika itu dia hanya boleh semayang sunat dan semayang jenazah, tidak boleh solat fardu, tapi boleh guna untuk setuh Quran. Yalah tak? Sebab ini martabat kedua. Adapun martabat ketiga, dia niat untuk menyentuh Quran sahaja. Sahaja aku bertayamum untuk menyentuh Quran, ataupun sahaja aku bertayamum untuk untuk menanggung Quran. Maka ketika itu dia hanya boleh menyentuh Quran, menanggung Quran. Adapun untuk solat tidak boleh. Untuk solat fardu terlebih lagi tidak boleh. Dia ada maratib. Yalah. Al-thalithu mashu wajhihi. Baik. Yang kedua daripada rukun, yang ketiga daripada rukun tayamum, iaitu sapuh muka. Disyaratkan ketika sapuh muka ini mestilah meratai muka, tetapi tidaklah seperti sedetail masalah wudu, yakni kena selak satu-satu, kena sampai ke batin. Tidak. Syarat hanya meratai sahaja kawasan muka. Tidak disyaratkan untuk menyampaikan kepada hak batin, janggut, jambang dan semua jenis bulu-bulu sekalipun nipis, kata ulama. Sekadar dilalukan secara umum sudah memada je lah. Ar-rabi'u mashu yadayhi bimirfaqayhima. Yang keempat, sapuh tangan berserta dengan sikunya. Maksud dia, kena sapuh daripada tangan hingga ke siku. Sebab apa basuh tangan, sapuh tangan hingga ke siku? Kerana dia ganti bagi wuduk. Seperti mana wuduk daripada tangan hingga ke siku, begitulah juga tayamum. Walaupun ada sebahagian qaul menyatakan kena sampai kat pergelangan tangan, namun yang mu'tamad mazhab Syafi'i mestilah sampai ke siku. Yalah. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Yang kelima, tertib pada 2 sapuan. Baik, nak sapuh kan ni? Kan kita ajar tadi 2 kali tepuk kan? Pertama, 1 kali tepuk. Tepuk pertama, sapuh sekalian muka. Okey, mada. Tak perlu gonyo-gonyo tak. Ambil ni, kemudian
lalukan saja di atas kawasan muka. Adapun tangan kita tepuk, kemudian kata guru kami bahagikan tapak tangan pada 3 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Baik. Tepuk sapu kan ni bahagian 1 ambil daripada bawah. Kemudian bahagian B, kemudian bahagian C. Jadi ketika itu tapak tangan kanan kita tidak akan terusik. Maka boleh guna untuk sambung ni pula. Faham tak? Amali. Wa amali dulu dah. Sambung. Wasunanuhu at-tasmiyatu. Dan yang sunatnya, sunat tayammum ni apa benda? At-tasmiyah. Apa maksud tasmiyah? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimul yumna. Dan mendahulukan yang kanan. Sekiranya dia buat yang kiri, tidak menjadi masalah. Namun, bersalahan dengan sunnah. Wa mashi a'la wajhihi. Memulakan sapuan tadi daripada bahagian atas. Sekiranya naik ke atas gini, daripada bawah ke atas, memada tak? Memada. Tapi yang afdal daripada atas ke bawah. Wa takhfiful ghubar. Dan takhfiful ghubar, menipiskan debu. Buat gini. Wal muwalah. Dan muwala, yakni sudah sapuh muka, sapuh tangan. Tapi kalau dia pisah, boleh tak? Pisah yang lama, tak ada masalah. Wa tafriqul asabi' inda ad-darbi. Dia mencerai-ceraikan jari ketika mana tepuk. Supaya rata debu tadi pergi di celah-celah tangan. Tepuk tu jangan tepuk rapat, tepuk buka sikit jari. Wa naz'ul khatim. Naz'ul khatim wa yajibu naz'ul khatimi. Khatimi boleh, khatami boleh. Fi saniyah, pada tepuk yang kedua. Masalah gini, tepuk yang pertama ada jari memang ada jari. Ada cicing tak apa. Pada tepuk kali pertama, yakni tu tepuk untuk sapuh muka, sekiranya cicing ada tak apa. Sebab apa? Kerana jari kita di sini bukannya bahagian muka. Yalah. Tetapi kata para ulama, sekiranya tepuk kali kedua, hak tu wajib pecah. Sebab apa wajib pecah? Kerana nak suruh debu siapa? Tidak memada untuk digerak-gerakkan sahaja. Kerana apa? Kerana dia berbeza dengan masalah air. Air tak apa. Air memada untuk digerak-gerakkan. Bukan pertama tu maksudnya kita muka lah. Masa kita sapu muka, cicing ada tak apa. Masa kita nak sapu untuk tangan, kena cat tepuk. Wa min sunanihi. Dan daripada sunatnya juga Imrarul yadi 'ala al-'udwi. melalukan tangan di atas anggota, lalu molek. Wa mashul 'adudi. Mashul adudi, sapu tadi sampai ke adud. Adud ni mana ni? Body, katang. Maknanya benda sapuan tadi jangan sampai cukup-cukup, siku je lebih sikit. Ni panggil dia bahasa Melayu. Lengan ni tak? Ni orang panggil lengan tak? Tu tricep. Katang dekat. Sampai kat body ni mudahnya. Adud ni adud. Sampai kat adud. Tricep. Bicep. Bicep. Tricep. Pantai kan. Wa 'adamu tikrar. Sunat juga tidak diulang-ulang. Yakni benda pada masalah tayammum memada dengan sekali. Tidak perlu, tidak dituntut untuk mengulang 2 hingga 3 kali. Makruh ke? Hak tu Allah alam tak pasti, tak ingat makruh ke tak. Wal istiqbal. Dan juga menghadap kiblat. Wasyahadatan ba'dahu. Dan juga mengucapkan syahadah selepas daripadanya, seperti wuduk. Masalah wuduk kan, kita lepas sudah wuduk kita pun baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Begitulah sama dalam masalah tayammum. Wa man lam yajid ma'an wala turaban shalla al-fardha wahdahu wa a'ada.
Wa man lam dan bagi siapa yang wa man lam yajid ma'an wala turaban, bagi siapa yang tak ada di sisinya air dan juga tanah, salla maka dia sembahyang fardu je, sembahyang fardu je, sembahyang hak fardu sahaja, wahdahu setiap waktu, wa a'ada dan dia kena ulang mula sembahyang, tak di ada pun sembahyang sunat tak memada lah, tak boleh. Sembahyang fardu sahaja. Sebab apa? Ni dipanggil taharah faqidut tuhurain, orang yang ketiadaan dua-dua alat bersuci je lah. Cuma tak dia nak, kan ada buat main teka-teki sekat dia yang sebelum kita berakhir. Seseorang yang dia nak sembahyang fardu lain pula. Dia sudah dah sembahyang satu fardu. Kemudian dia duduk relax, dia nak sembahyang satu fardu lagi. Tadi dia sembahyang, contoh dia sudah sembahyang zuhur, dia nak sembahyang asar. Maksudnya dia sembahyang zuhur, dia tayammum, dia wuduk, kemudian dia tayammum. Dia tayammum. Jadi wuduk dia tak habis lagi, tak ketuk, tak apa lagi, tak batal lagi, tiba-tiba masuk waktu asar. Dia nak sembahyang asar. Baik, adakah dia kena tayammum balik ataupun kena wuduk balik daripada awal sehingga akhir? Maka yang mu'tamad di sisi mazhab Syafi'i, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tidak perlu diulangkan wuduk, hanya perlu diulangkan tayammum sahaja. Wallahu a'lam. Kalau tayammum semata-mata tak boleh. Dah kalau tayammum semata-mata pun memang dia kena tayammum mula, sebab satu fardu kan satu waktu. Satu tayammum satu fardu. Jelas tak, Fi? Dia gini masalah. Orang semayang fardu zuhur. Dia masa semayang fardu, ia ada jabirah. Jadi dia wuduk macam biasa, kan anda sebut dah cara dia. Wuduk macam biasa. Kemudian dia tayammum, patut dia sambung basuh baki. Dia semayang zuhur. Kayak gitu time semayang asar, dia kena buat macam gitu juga ke? Yakni basuh semua anggota apa semua, tayammum, ataupun memada dengan tayammum, semata-mata tayammum. Maka yang mu'tamad di sisi mazhab Syafi'i, seperti mana yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, memada dengan tayammum semata-mata. Tidak perlu diulangkan balik basuh balik. Namun pendapat Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Rafi'i kata kena ulang balik semua. Tapi di sini khilaf lah. Yang mu'tamad pendapat Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sawa pula. Faslun fil haidhi wal istihadati wan nifas. Fasa bab baru, fasa bab haid, nifas dan istihadah. Ni fasa panjang ni muslimat. Cuma tak apalah, dah perlu masuk, kita akan bahas. Taklah panjang lebar sangat. Qada-qada patut jelah. Jelah. Wa aqallul haidhi yawmun wa laylah. Wa aktharuhu 15 yawman bilayaliha. Wa ghalibuhu 6 aw 7. Wa waqtuhu 9 sinin. Baik, aqallu haidhi, sekurang-kurang bagi haid, sehari semalam. Dihukumkan sehari semalam tadi dua kaedah. Sama ada muttasil ataupun munqati'. Muttasil macam mana? Kita nak terang panjang lebar ke masalah ni? Oh, sedap. Nak terang panjang lebar ke? Dia tak? Permintaan pentadbiran mana? Panjang. Alih whiteboard. Ya tak start uang lah ke? Allah salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pakak ni. Betul. Apa hak ni padang kek gian awak nota mula. Tak salah. Ini yang saling dah tadi. Baik, air, masalah air. Orang puang sekurang-kurang haid wanita, sekurang-kurang haid adalah sehari semalam, yaumun wa lailatun.
Bila sebut sehari semalam dengan maksud 24 jam. Cuma jadi timbul perbahasan. 24 jam sehari semalam tadi sama ada muttasil ataupun munqati'. Kita kalau masalah darah tadi muttasil. Muttasil, hak ni ma'ruf. Darah tadi, darah ittisal, bersambung. Hak tu tak apa. Masuk mana? Perempuan tadi keluar darah pukul 8 pagi hari Khamis. Berterusan darah lah sehingga 9 pagi hari Jumaat. Maka sini cukup 24 jam. Cukup 24 jam. Hak ni selesai. Hak ni tak apa. Tak ada masalah. Kita pun faham. Tapi masalah darah munqati'. Munqati'. Apa itu dak masalah darah munqati'? Bapa tak nampak? Takut tak apa mana. Jadi Tak apa belakang. Dia tak apa dah. Masalah darah munqati', apa maksud muttasil, iaitu darah bersambung. Masalah darah munqati' iaitu darah terputus-putus. Darah terputus-putus ni guna muslimat. Dia darah terputus-putus, ia darah tak cukup 24 jam ataupun tak cukup 15 hari 15 malam. Kita buat masalah guna. Contoh darah keluar hari pertama. Hari pertama keluar 4 jam. 4 jam kira guna. Pukul 12 sampai pukul 1 sejam. 1 sampai pukul 2 jam. 1 kita ambil daripada start pukul 1 lah. Pukul 1, pukul 2 sejam. 2 pukul 3 2 jam. 3 sampai ke 4 1 hingga pukul 2 sejam. 2 hingga pukul 3 sejam. 3 hingga pukul 4 sejam. 5 hingga 4 hingga 5 sejam. Jadi 1 2 3 4 jam. Faham? Sebab ada orang puang dia faham darah saya tubik ni jangan tanya ustaz tubik darah gok ke? Darah saya. Hak ni nak suruh mudah faham. Contoh darah kita tubik pukul 1 sampai pukul 5. Ada orang puan dia faham pukul 1 sampai pukul 5 dia pun khabar darah dia 5 jam. Ini silap. Sebab pukul 1 sampai pukul 2 sejam. Pukul 2 hingga pukul 3 sejam. 3 hingga pukul 4 sejam. 4 hingga pukul 5 sejam. Jelas? Baik. Darah berhenti 4 jam, darah berhenti. Mari hari kedua pula keluar pula 4 jam. Yalah. Hari ketiga tidak keluar. Hari keempat tak keluar. Hari kelima tubik 2 jam. Hari ke-6 tak keluar. Hari ke-7 tak keluar. Hari ke-8 tubik 4 jam. Hari ke-9 tubik 4 jam. Hari ke-10 tubik 2 jam. Hari ke-11 tak keluar. Hari ke-12 tubik 1 jam. Hari ke-13 tubik 1 jam. Hari ke-14 tubik 1 jam. Hari ke-15 tubik 1 jam. Maka kata para ulama, kaedah ni penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Baik, sebelum kita mari sini dulu, kita ambil ni dulu. Tanbih peringatan.
darah yang terputus-putus dihukumkan sebagai haid. Darah terputus-putus. Mana darah putus-putus? Darah pak, dua, pak. Darah yang terputus-putus dihukumkan sebagai haid dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, darah itu mencukupi 24 jam. Syarat kedua, digabung dalam tempoh 15 hari. Darah yang terputus-putus tadi digabung cukup 24 jam. Lepas tu kena gabung tadi, ambil perkiraan lama mana? 15 hari. Sekiranya cukup 24 jam, maka darah tadi darah haid. Darah keluar tadi darah haid. Sekiranya tidak cukup 24 jam, maka darah tadi dipanggil sekiranya tidak cukup. Maka dihukumkan darah tersebut sebagai istihadah. Jelas maksudnya Sulaiman? Jelas? Maksud kan Baik. Kita faham kaedah sini. Kaedah kita dah. Maka kita masuk masalah ni. Masalah. Dia masalah anak Muslim kena sebut sikit. Masalah haid dan nifas adalah masalah yang paling payah di dalam bab ni. Ana dalam masalah haid nifas ni, ana ada 4 penulisan. Ada 4 buku yang ana tulis. Yang dicetak hanya baru satu, Al-Asasul Bina' fi Bayani Ahkam Al-Mar'ah. Hak ni baru cetak, tapi cetak di Mesir. Dan habis lama dah ada ulang cetak. Ada satu lagi nota penulisan ana hak yang ana berniat untuk daurahkan di Jordan ni, iaitu Al-Khulasah. Al-Khulasah fi Ahkam Al-Mar'ah. Tengoklah kat gini, mungkin ana beri kepada Darul Ihsan untuk Darul Ihsan cetak di bawah Darul Ihsan. Al-Khulasah fi Ahkam Al-Mar'ah. Tapi nota tu tak ada dengan ana, walaupun ana tulis, tapi ana tak simpan. Hak simpannya kawan-kawan kena cek balik dengan kawan-kawan. Tapi hak tu ana bahas panjang lebar masalah khilaf bab-bab, lebih-lebih lagi masalah perempuan mustahadah. Tapi hak tu insya-Allah kita bahas balik pada masalah akan datang. Cuma kita masuk dulu sini. Ana rasa habis sini je ni. dah nak habis bab hik ni. Hik ni panjang. Tapi tak apalah. Baik. Darah apabila dicampur dalam tempoh 15 hari. Baik. 1 sampai 15. Mencukupi 24 jam. Baik, kita ambil. 4 tambah 4 tambah 2. 10. Tambah 4 tambah 4 tambah 2. 20. Tambah 1, 1, 1, 1. Maka jadi 24 jam. Betul? Jadi hukum dia 24 jam. Maka ketika itu, hari-hari keluar darah ni dihukumkan haid secara yakin. Ni. Dihukumkan sebagai haid secara yakin. Cuma maksudnya sekiranya dia semayang, dia puasa pada hari-hari ini, maka puasanya tidak sah, semayang tidak sah. Tapi adakah berdosa? Tidak, kerana dia tidak tahu. Faham? Dia tidak tahu darahnya akan datang. Maka tidak menjadi masalah. Semayangnya sah. Cuma yang menjadi masalah, apa menjadi persoalan? Hari-hari ini
Hari-hari yang duduk di antara haid. Ni. Hari ketiga, hari keempat, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-11. Macam mana hukum hari ni? Maka kita kena faham di sini. Hari yang berada di dalam haid, hari-hari yang suci, silap tinggal. Hari-hari yang suci yang berada, hari-hari yang suci yang berada di dalam haid dihukumkan sebagai naqa'. Dihukumkan sebagai naqa'. Apa itu naqa'? Iaitu naqa' ni suci dalam haid. Ni bukan suci dalam debu. Suci dalam haid. Maka apakah hukum naqa'? Wah, cepat dah. Baik, apakah hukum naqa'? Naqa' ni dah ustaz, naqa' ni guna hukum. Pandang ke? Maka pada masalah naqa', Masalah naqa' ada dua pendapat. Pendapat pertama dipanggil qaul sahbi. Yang kedua dipanggil qaul laqti. Qaul sahbi, dia kata benda naqa' adalah haid. Qaul laqti kata naqa' adalah suci. Yang mu'tamad ni, yang mu'tamad mazhab adalah qaul sahbi. Apa maksud sah? Trik. Sah. Laqti pungut. Dia pungut dia. Maka ikut qaul mu'tamad mazhab Syafi'i ni, hari ni adalah hari haid. Yakni walaupun you puasa dia tetap kena qada balik. Jelas muslim-muslimat? Jelas. Di sini baik. Di sini ada beberapa persoalan yang kita perlu selesaikan. Akan timbul kejanggalan dan perbahasan yang panjang di kalangan masyarakat kita masalah ni. Tengokkanlah. Masalah ni ia banyak. Masalah haid dan nifas ni kena daurah khusus muslimat. Kita nak terangkan dalam pengajian muqaddimah hadramiyah memang tak sempat. Tapi tak apalah, kita terang secara ringkas saja. Cuma muslimat, naqa' hukum dia adalah haid menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Dia kena muslimat. Masalah pertama, kita kena selesai dulu bahawa dalam mazhab Syafi'i, dalam masalah haid nifas ni dia ada 3 pembahagian istilah. Dia ada istilah tuhur, naqa' dengan fatrah. 3 istilah. Tuhur, apa makna tuhur? Suci di antara haid. Haid baru nak jadi haid lama nak jadi haid baru dipanggil tuhur. Syarat dia sekurang-kurangnya 15 hari. Kita akan temu perbahasan. Perbahasan kedua bab naqa'. Naqa' ni benda suci dalam haid, iaitu hari tak keluar darah dalam haid. Dia ada satu lagi istilah dipanggil istilah fatrah. Fatrah ni benda fatrah. Fatrah ni darah tak mengalir tapi kalau masuk kapas dalam kapas tu akan jadi kuning-kuning, keruh-keruh. Maka hukum fatrah pada pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i adalah bukan setakat pendapat mu'tamad, telah berlaku kesepakatan dalam mazhab Syafi'i, fatrah adalah haid. Satu. Yang kedua masalah ni, tubik 4 jam kemudian darah berhenti. Timbul persoalan pada masyarakat kita. Masalah pertama tadi, pukul 8 pagi sampai 9 pagi cukup 24 jam baru dihukumkan haid. Baik, timbul persoalan masyarakat kita.
adakah kena tunggu 24 jam dulu baru kena berhenti semayang, baru ambil hukum-hukum semayang? Faham tak soalan? Adakah disyaratkan tunggu 24 jam dulu baru dia kena berhenti semayang, ataupun apabila semata-mata keluar darah dia kena berhenti dah ibadah? Maka kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, apabila darah perempuan keluar pada tempoh yang munasabah untuk berlaku haid, perempuan keluar darah pada tempoh yang munasabah untuk berlaku haid. Maksud apa? Sudah cukup sucinya 15 hari. Suci cukup dah 15 hari, munasabah dah haid, maka ketika itu dihukumkan dia sebagai haid. Jelas? Jelas Muslim? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masalah pertama selesai. Masalah kedua, apabila darah mari 4 jam, kemudian berhenti, dia ingatkan haid, dia tak semayang lah, tiba-tiba darah berhenti, adakah dia kena tunggu ataupun terus melakukan ibadah? Ada tersebar di kalangan masyarakat kita di tanah Melayu, apabila perempuan berhenti darah, kena tunggu 24 jam. Ini banyak berlaku. Pendapat yang menyatakan bahawa kena tunggu 24 jam adalah pendapat yang cukup silap, bersalahan dengan majoriti ulama 4 mazhab. Pendapat yang mengatakan kena tunggu 24 jam ni, seorang je setakat ana dengar cakap dengan guru. Satu je pendapat ulama yang kata kena tunggu 24 jam, iaitu pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Itu pun pendapat ni tidak diterima oleh mazhab Hanbali. Pendapat ni bukan pendapat muktamad mazhab Hanbali. Dia kata benda, kena tunggu 24 jam sekiranya darah tadi berhenti bukan pada tempoh kebiasaan. Darah rolik-roliknya 7 hari, mari bulan tu 5 hari berhenti dah. Adakah dia kena terus? Ibnu Qudamah kata kena tunggu 24 jam. Itu pun mazhab Hanbali tolak. Mu'tamad di sisi 4 mazhab, mestilah dia terus mandi. Baik, macam mana nak hukum suci? Maknanya darah tak berhenti. 2 kaedah kita sebut orang. Tubik keputihan ataupun darah berhenti mengalir masuk kapah. 2 kaedah. Baik, kita ambil masalah ni. Darah 4 jam. Daripada pukul 1 sampai pukul 5. Jadi dok semayang zuhur, kerana ingatkan haid. Tiba-tiba masuk waktu asar, barulah dia tahu darah berhenti. Maka ketika itu dia kena basuh kemaluan, ambil wudu, salat zuhur, qada zuhur dan semayang asar. Berdosa tak dia tinggal zuhur ni? Tak berdosa. Sebab apa? Sangkaan dia adalah haid. Jelas? Mandi tak perlu lagi. Sebab apa tak perlu mandi? Sebab darah tu bukan haid lagi. Sebab apa? Tak cukup 24 jam. Dah ustaz kan mari tak boleh jadi hujah. Akan datang mari waktu tak boleh jadi hujah. Melainkan kalau berlaku adah dah. Adah dia darah terputus-putus. Hak tu isu lain. Hak tu memang ada perbahasan dalam mazhab Syafi'i sehingga jadi khilaf dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Jelas dah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa aksaruhu, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Masalah haid 15 hari 15 malam. Kita perlu faham. Sama masalah 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Bila sebut sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, maka 15 hari 15 malam tadi sama perkiraan. Sama ada muttasil ataupun munqati'. Muttasil mana? Hari pertama sampai hari 15. Tubik berterusan. Kemudian berhenti hari ke-15. Hak tu tak ada masalah, selesai. Jangan sampai lebih daripada 15. Kalau hari 16 tubik lagi, hak tu akan jadi isu. Isu dia ketika mana perempuan tubik darah lebih daripada 15 hari, masuk ke hari ke-16, maka ketika itu perempuan tadi tak boleh ambil 1 sampai 15 semua haid, 16 je istihadah. Tak. Mengambil gitu, dia sudah melakukan kesilapan yang cukup besar dalam masalah ibadah dia. Perempuan apabila dia sudah masuk hari ke-16, ketika itu dia sudah jadi mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah. Bilakah bermula istihadah dia? Mestilah kembali kepada 7 kaedah mustahadah. Ia ada 7 kaedah. Susah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut sebanyak, tadi kita kata muttasil 1 sampai 5. Ada pula masalah munqati'.
Muqatta' mana? Tubik hari 1 sampai hari ke-4. Kemudian berhenti. Hari ke-4 berhenti, hari ke-7 tubik mula. Sampai hari ke-14. Baik, hari ke-7 sampai 14 masih lagi haid ke? Ya, kerana masih lagi dalam tempoh 15 hari, 15 malam. Dan juga kita kena faham, apabila darah tadi masih lagi dalam tempoh 15 hari, walaupun bersalahan dengan adat di Islam ni, lama ni 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, mari bulan ni, lapang tubik lagi. Adakah masih lagi haid? Menurut majoriti ulama, masih lagi haid. So apa? Sebanyak-banyak haid 15 hari. Ghalibuhu dan ghalib haidnya situn atau sab'un, 6 ataupun 7. Hak ni tapi kebiasaan orang berlainan. Ada orang ghalib dia 6, ada orang ghalib dia 7. Tapi ada orang ghalib dia 5, ada orang ghalib dia 4. Bergantung atas individu. Wa waqtuhu dan waktunya waktu haid tis'u sinin. 9 tahun. Hak ni masalah 9 tahun panjang perbahasan perkiraan. Kita akan sambung pada esok hari. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim lakum. Soalan. Nah. Kalau orang junub, lepas tu dia tayamum. Kalau nak solat, kena tayamum sekali lagi tak? Itu dah. Lepas tu Dia kena dia sudah terangkat hadas dia, tak ada masalah. kalau boleh tambah yang soalan ni, maksudnya tak masuk waktu solat lagi. Junub tu Tapi sebab itulah kita, kalau orang junub, lepas tu dia tayamum. Kalau nak solat, kena tayamum sekali lagi tak? dah cukup dah. Terangkat dah hadas dia. Melainkan kalau dia tadi di luar waktu, tu masalah lain. Ada soalan? Ada soalan? Banyak soalan. Ada 3-4 soalan. Lepas tu ni soalan ni syarat Warna hari ni, akhir-akhir ni kau racok orang tanya. Yes. Syarat asap sedikit tu mesti kena pakaian basuh ke? Kalau kering macam mana? Kering awal-awal tak ada timbul isu. Kalau basuh baru timbul isu. Kerana basuh baru berpindah najis. Maka walaupun basuh dimaaf. Kalau kering awal-awal kita tak ada masalah dah. Lepas tu kurang faham debu dalam kubur. Bukan ke manusia, bukan bangkai. Manusia bukan bangkai. Manusia bangkai yang tidak najis. Tapi apabila duduk dalam kubur, maka ketika itu akan tubik habis najis-najis dalam tu ya. Itulah akan timbul isu najis. Faham? Soalan ni? Cincin kias dengan jam juga. Ya, dikiaskan juga dalam masalah jam. So bagaimana tayamum dengan keadaan orang yang solat jamak takdim atau takhir? Ketika orang itu solat jamak takdim ataupun jamak takhir, maka tayamum dia kena sebanyak 2 kali. Tayamum sekali untuk solat zuhur, tayamum kali kedua untuk solat asar. Sudah mayang zuhur, tapi jangan buat 2 kali tayamum lalu. Ni ada orang ni, anda dapat maklumat lah. Tapi yang pasti alhamdulillah bukan orang Terengganu. Dia buat mana? Dia nak jamak takdim. Jamak takdim ke jamak? Tapi jamak lah, dia semayang jamak. Jadi dah sebab ustaz kata kena 2 kali tayamum. Jadi dia semayang zuhur dulu baru semayang asar. Cuma sebelum mayang zuhur tu dia wuduk, lepas tu dia tayamum sekali, lepas tu dia tayamum pula sekali lagi. 2 kali tayamum. Maksud 2 kali tayamum di sini, sudah semayang, sebelum mayang zuhur 1 kali tayamum, sudah semayang asar, sudah semayang zuhur, nak semayang asar, tayamum kali kedua. Jelas? Ada soalan dah? InsyaAllah kita sambung balik esok masalah haid. Cuma anak tengah masih dok terfikir lagi, nak terang dok bab hukum-hukum istihadah. Cuma ada permintaan daripada sahabat-sahabat di Terengganu untuk cetak kitab Al-Khulasah ni. Tapi waktu insya-Allah kita renung, fikirkan balik Al-Khulasah tu macam mana. Al-Khulasah fi ahkam al-mar'ah. Tengoklah. Sebab Al-Khulasah tu ada 3. Ada bab yang terakhir yang tidak sempurnakan lagi. Maklumlah nulis-nulis ni banyak nulis. Cuma nulis nak siap berhenti. Buat lain lah. Nak siap berhenti.
ini. Semangat aja. Himmah bukan aliyah. Lain Ustaz. Ikhwan, tolong itu. Wallahu a'lam. Qul qali hadza wa astaghfirullah al-azim lakum.